satu soalan tentang emas ni disebut dahulu emas ni adalah wang tunai. Yang dulu emas yang digunakan sebagai medium of exchange. Tetapi sekarang telah menjadi satu bahan mentah ataupun komoditi. Dan bolehkah saya membeli atau menjual emas secara tangguh atas sifatnya sebagai bahan mentah atau komoditi? So, apa persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan soalan ini adalah contohnya hari ini banyak kan, kita ditawarkan ataupun kawan-kawan kita jadi ejen kan, kita beli emas. Lepas tu dia kata kat kita, okey, beli emas ni sebagai satu instrumen pelaburan, tapi engkau boleh bayar secara tangguh, bayar sikit-sikit kan? So katakan emas 1 gram hari ini nilai 250, 270, 280, tapi mungkin kita tak ada 250 sekarang. Dia kata apa, bayarlah masa 5 bulan, sebulan RM50. So soalan ni boleh ke tidak boleh? So jawapan dia, dalil syarak secara tegas menyebut emas hendaklah ditukar dengan emas dengan kadar yang sama dan secara pertukaran daripada satu pihak kepada pihak yang lain dalam waktu transaksi. Manakala analisis mengenai sebab pengharamannya dibuat oleh manusia. Justru kebanyakan ulama tidak semudah itu mengenepikan sesuatu yang diharamkan oleh syarak dengan alasan sudah tidak ada sebab yang mengharamkannya. So emas ni ada satu hukum khas dalam syariat, di mana ia berdasarkan satu hadis daripada Rasulullah SAW tentang 6 perkara ataupun 6 item ribawi, 6 komoditi riba yang disebut sebagai, yang pertamanya emas. Bila kita bertransaksi dengan emas, dia perlu meet requirement syariah, iaitu yadan biyadin, masalan bimasalin. Dia perlu berlaku transaksi itu on the spot dan kena berlaku secara nilai yang sama. Contohnya, kita nak tukar dan katakan emas yang emas berat katakan 1 gram, dia perlu ditukar dengan emas yang lain berat 1 gram juga. Dia tak boleh berbeza nilai. Maka itu panduan syariah yang khusus berkaitan dengan 6 item ni. Yang pertama emas, perak, kemudian ada komoditi lain, beras, gandum, barli, garam dan juga tamar. So ini 6 benda kan, yang dalam hadis itu disebut, kalaulah transaksi berlaku antara 6 benda ini, maka ia perlu meet requirement yadan biyadin masalan bimasalin, perlu berlaku secara spot transaction dan perlu berlaku nilai sama dengan nilai kan? So itulah kerana itu emas dia berbeza dengan kripto, berbeza dengan NFT, dia berbeza dengan saham. Nanti kita akan tengok emas ni dia ada special requirement dalam syariah yang mana kalau nak bertransaksi dengan emas, kalau kita beli, katakan kita beli 1 gram emas, kita perlu bayar tu harga cukup 1 gram. So itu sebab akhir sekali nanti kita akan tengok bagaimana hari ini, dalam konteks hari ini, dulu betul emas dan silver adalah medium of exchange. Hari ini medium of exchange tu telah dikiaskan kepada wang tunai. Kerana itu wang tunai ni dia ada hukum yang sama dengan emas dan perak. Maka bila mana kita membeli emas, kita bayar dengan wang tunai, maka ia seolah-olah kita membeli emas dengan tukar emas. Maka kerana itu perlulah meet that requirement spot transaction. Dan kita perlu berlaku, kalau kita beli emas katakan 1 gram, maka kita kena bayar harga 1 gram juga. Dia tak boleh installment basis, tak boleh bayaran secara bertangguh. Okey. Begitu juga hukum barang kemas wanita ataupun disebut dalam bahasa Arab hulli. Walaupun ulama bersetuju bahawa sesuatu hukum terikat dengan ilah atau sebab, kebanyakan ulama silam masih menghukumkan haram menjual hulli secara tangguh. Namun, so kat sini ada pengecualian. Kalau kita beli barang kemas, ini terutama bagi yang wanita, fatwa Majlis Kebangsaan ataupun fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan mengharuskannya khusus kepada kes hulli dan mengharamkan penangguhan terhadap sebarang jenis emas yang lain. So emas biasa kalau kita beli emas jongkong dan emas yang gold bar, dan itu tak boleh bertangguh. Tetapi dalam bab hulli ataupun barang kemas yang biasa wanita pakai kan, gelang, rantai, cincin, emas itu boleh dibayar secara bertangguh. So ini Majlis Fatwa Kebangsaan punya fatwa. Sebab apa? Sebab dalam bab emas, barang kemas tu dia ada elemen lain, iaitu pembuatan kan? Dia nak bentuk, dia nak tempa, maka unsur tambahan itu menjustifikasikan boleh kalau nak beli secara tangguh. So yang suami-suami kat sini boleh kalau nak beli secara tangguh, tak ada duit sekarang, si isteri boleh request kan, suami pergilah beli kan, bayar tangguh pun tak apa kan? Tetapi kalau nak beli emas jongkong, gold bar dan sebagainya, tak boleh. Tak boleh, dia perlu berlaku secara spot. Okey.